Salam sejahtera. Jika ini benar-benar berlaku, maka bersatu otomatik tiada masa depan lagi dan pastinya sudah boleh kira tidak relevan lagi. Jika syarat pertandingan tidak dilonggarkan, bersatu otomatik tiada lagi masa depan. Menjelang pemilihan bersatu yang dijangka berlangsung pada September depan ini, keperluan melonggarkan syarat pertandingan semakin menjadi perhatian. Mengikut peraturan semasa, hanya mereka yang memegang jawatan ketua bahagian atau dalam MPT selama 2 penggal lengkap saja yang layak bertanding jawatan top 5, iaitu Presiden, Timbalan Presiden dan 3 kerusi naib Presiden. Dengan peraturan tersebut, sementara Muhyiddin Yassin masih pasti tidak dicabar, ia juga menyebabkan hanya bekas Menteri Muhammad Ridwan Ahmad Yusuf dan atau Pakwan yang dilihat berpotensi untuk mencabar Ahmad Faizal Azumu atau Peja bagi jawatan Timbalan Presiden. Tetapi kedua-dua pemimpin berkenan selain kalah pada PRU 15 lalu, mereka juga tiada aura untuk membawa bersatu ke tahap yang lebih meyakinkan. Dua tokoh penting dalam bersatu yang diperkatakan ramai ada potensi, ialah Hamzah Zainuddin dan Azmin Ali, tidak layak bertanding sebarang jawatan kerana tidak memenuhi syarat menjadi ketua bahagian atau berada dalam MPT selama 2 penggal dengan lengkap. Dengan itu, banyak pihak dalam parti bersatu merasakan jika syarat dipertandingkan tidak dilonggarkan, pasti parti akan kehilangan masa depan dalam menghadapi PRU 16 akan datang, terutama jika selepas ini Muhyiddin didapati bersalah atas kes mahkamah yang dihadapi beliau itu sedang dihadapinya. Kalaupun Muhyiddin tidak disabitkan bersalah oleh mahkamah sebelum PRU akan datang, gandingan beliau dengan Peja atau Pakwan tetap dilihat hambar di mata banyak pihak dan akan lebih memungkinkan bersatu dan PN terus kekal sebagai pembangkang. Dengan demikian, mendepani PRU yang akan datang, mau tidak mahu bersatu perlu merangkumkan semua watak penting dalam parti itu untuk berada dalam kepimpinan utama agar rakyat melihat ada harapan untuk mereka berteduh di bawah parti itu. Sebab itu, bersatu perlu melonggarkan syarat pertandingan, di mana dalam hal ini MPT parti berdasarkan perkara 14.14 diberi kuasa untuk melonggarkan peraturan semasa yang terpakai sekarang supaya akhirnya sesiapa saja pemimpin bebas untuk menawarkan diri bertanding sebarang jawatan. Sebagai parti baru yang hanya didaftarkan sebelum PRU 14 lalu, syarat mesti menjadi ketua bahagian atau berada dalam MPT selama 2 penggal lengkap baru layak bertanding jawatan top 5 adalah sama sekali tidak relevan dan boleh dianggap mengarut. Lainlah jika parti sudah berusia berpuluh tahun dan telah melalui 5-6 kali pemilihan. Masuk akal jugalah syarat tersebut diguna pakai, kata Sabudin. Lagi pula, bersatu adalah pembangkang. Tiada parti pembangkang di dunia ini meletakkan syarat ketat untuk ahlinya bertanding sebarang jawatan dalam keadaan tiada apa-apa dalam genggamannya. Adakah bersatu mahu mencipta sejarah sebagai satu-satunya parti politik di dunia ini yang takut dengan proses pertandingan secara terbuka dan demokrasi? Kalau parti sedang menguasai kerajaan dan bagi tujuan mengelakkan perpecahan, munasabah jugalah jika diketatkan syarat pertandingan agar perpaduan tidak mudah dikoyahkan oleh unsur-unsur luaran yang mahu mengkucar-kacirkan kerajaan. Tetapi sebagai pembangkang,
Bersatu perlu menunjukkan ia terbuka, lebih menarik untuk disertai dan ada kemeriahan dalam pertandingan sesuai dengan cita-cita mahu mengambil alih kerajaan. Dengan itu, membuka seluas-luasnya syarat pertandingan merupakan satu keperluan yang mampu membawa lebih banyak kebaikan. Apa guna parti jadi lesu dengan syarat pertandingan yang amat ketat dan akhirnya kekal tersadai sebagai pembangkang untuk tempoh yang lebih lama. Di samping itu, dalam pemilihan 3 tahun lalu, Bersatu telah pun memberi kelonggaran kepada Ronald Kiandi untuk bertanding jawatan naib presiden dan beliau telah memenangi jawatan tersebut bersama Razidin dan Muhammad Rafiq Nazaimuddin. Jika dalam pemilihan akan datang ini syarat ini tidak dilonggarkan, Ronald Kiandi juga tidak layak mempertahankan jawatannya. Tak kepelik jadinya, maka itu biarlah syarat pertandingan kali ini dilonggarkan untuk semua dan sesiapa jua, yaitu Hamzah, Azmin dan lain-lain pemimpin yang berminat. Bebas bertanding untuk apa saja jawatan presiden, timbalan presiden atau naib presiden pada pemilihan September nanti. Ditulis oleh sabudinhusin.com. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazarene Unity Channel. Kalau kemarin kita digemparkan dengan pendakwaan terhadap anak Menteri Besar Perlis dan juga bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin, sekali lagi kita digemparkan. Bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin sekali lagi didakwa atas kes rasuah. Jadi maknanya ini sudah kali kedua bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin didakwa di mahkamah. Ramai netizen yang tidak puas hati dengan apa yang mereka dapat, maklumat yang mereka dapat. Ada juga netizen yang mengatakan, kenapa baru setahun jagung, setahun dua, Perikatan Nasional memerintah dulu, terlalu banyak sudah pendakwaan yang boleh berlaku, kata mereka. Adakah ini indikator bahawa memang Perikatan Nasional gagal memimpin negara terlebih dahulu, kata mereka. Hari ini, bekas setiausaha politik kepada Ketua Pembangkang, Datuk Seri Hamzah Zainuddin didakwa sekali lagi di Mahkamah Session Shah Alam hari ini atas pertuduhan meminta rasuah. Ini sudah kali kedua beliau didakwa meminta rasuah. Kali ini Syed Amir Muzakir Al-Said Muhammad dihadapkan atas dua pertuduhan meminta rasuah RM350,000 kerana membantu sebuah syarikat mendapatkan tender perkhidmatan penyelenggaraan dan pembekalan alat ganti peralatan polis di Raja Malaysia PDRM. Tertuduh yang berusia 42 tahun bagaimanapun mengaku tidak bersalah. Selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Awang Krisnada Awang Mahmud. Semalam di Mahkamah Session Kuala Lumpur, bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin ini juga didakwa atas dua pertuduhan menerima suapan wang tunai berjumlah RM350,000. Semasa prosiding hari ini, Syed Amir didakwa meminta suapan wang tunai RM350,000 daripada seorang pengarah urusan sebagai upah untuk firma itu mendapatkan tender. Dia didakwa meminta jumlah itu daripada pengarah urusan syarikat berkenan Wan Azhar Mohamed Yusuf pada Disember tahun 2020. Saudara-saudara sekalian, ini memang benar-benar mengejutkan kita. Dalam tempoh 2 hari, bekas setiausaha politik Hamzah Zainuddin sudah didakwa di mahkamah sebanyak 2 kali. Ada netizen kata itu baru sekejap mereka memerintah negara ini. Bayangkan kalau mereka memerintah lebih daripada 10 tahun, kata mereka. Apa yang bakal terjadi? Namun demikian,
kita pun belum ketahui sejauh mana kebenaran bekas setiaus politik Hamzah Zainuddin ini benar-benar menerima rasuah. Tetapi yang didakwa jumlahnya cukup besar, 350.000. Bayangkan saudara, uang itu bukan nilai yang kecil. Siapapun boleh tergoda dengan nilai yang begitu besar. Kita berdoa semoga yang salah dapat dihukum, tetapi yang betul dapat diadili. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda dan sila tekan butang subscribe, tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini paling mengejutkan kita semua. Ianya melibatkan satu pendedahan yang luar biasa terkait dengan sebuah negeri dan sebuah negeri yang mana ketua negerinya yang terkemuka mungkin bakal digugurkan oleh Anwar Ibrahim. Pendedahan kali ini memang tak dijangka oleh sesiapapun. Menurut laporan ini, Anwar di bawah tekanan gugur ketua negeri terkemuka. Menurut sumber, persoalannya ialah negeri apakah dan mengapa ketua negeri tersebut mahu digugurkan. Presiden PKR Anwar Ibrahim di bawah tekanan untuk menggugurkan ketua terkemuka di negeri tertentu susulan rasa tidak puas hati dalam kalangan pemimpin bahagian, menurut sumber. Seorang pemimpin PKR yang enggan dinamakan berkata, Anwar menemui pemimpin bahagian setiap negeri baru-baru ini dengan mereka dari sebuah negeri tertentu membangkitkan kebimbangan terhadap ketua mereka. Ada yang mungkin tidak lantang dengan kebimbangan mereka dalam pertemuan itu, tetapi kemudian menyuarakan rasa sangat tidak puas hati dalam kumpulan WhatsApp kepimpinan negeri. Presiden parti sudah beritahu beliau sedang meneliti penstrukturan semula kepimpinan beberapa negeri selepas mendapat maklum balas semua pemimpin bahagian, katanya. Sumber itu mendakwa tokoh terbabit yang juga kepimpinan tertinggi PKR berulang kali campur tangan dalam pelaksanaan tugas pemimpin bahagian. Contohnya, pelantikan ahli majlis tempatan, pemimpin bahagian sepatutnya mengemukakan calon pilihan mereka. Tetapi pemimpin negeri tertentu campur tangan, termasuk ketua negeri itu. FMT sudah menghubungi beberapa pemimpin negeri PKR untuk mengulas. PKR menerajui Kerajaan Selangor dan Negeri Sembilan selain menjadi sebahagian daripada pentadbiran Pulau Pinang, Perak, Pahang dan Sabah. Bulan lalu, Naib Presiden PKR Nik Nazmi Nik Ahmad dilaporkan berkata, parti itu akan merombak kepimpinan negerinya dan Anwar sudah selesai melakukan rombakan di Perlis, Kedah, Perak, Pulau Pinang, Negeri Sembilan serta Selangor, lapor FNT. Saudara-saudara sekalian, ini memang benar-benar mengejutkan kita semua. Jika benar Anwar Ibrahim akan menggugurkan ketua negeri terkemuka itu, siapakah orangnya dan apakah pula isunya sehingga Anwar boleh menggugurkan beliau? Dan adakah dengan pengguguran itu akan membawa nilai tambah, memperbaiki PKR atau sebaliknya? Namun kita harus percaya dan yakin apa saja yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim adalah untuk kekuatan PKR itu sendiri dan untuk menjaga masa depan PKR itu sendiri. Semoga dengan berita ini kita semua dapat manfaatnya dan jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Macam yang kita jangka, ini jawapan Menteri Besar Perlis selepas anak beliau didakwa di Mahkamah Kelmarin atas dakwaan mengemukakan tuntutan palsu
berkaitan dengan air minuman raja di hospital. Saudara-saudara sekalian, memang dijangka beliau akan jawab. Anak beliau baru didakwa, belum disabit bersalah. Kalau dulu ahli-ahli PAS ataupun anggota-anggota walaun tetap juga guna naratif yang sama. Tapi tidak lain pula kalau orang yang kena. Waktu dahulu Zahid Hamidi, Najib Tun Razak, atau siapa saja yang didakwa di mahkamah, mereka juga menggunakan naratif serangan kepada orang-orang yang baru didakwa dengan menganggap seakan-akan sudah pun bersalah. Tapi bila kena batang hidung sendiri, jawaban sama tetap diguna. Baru didakwa, belum sabit bersalah. Kalau orang yang kena, lain nadanya. Tapi kalau kena sendiri, nadanya juga lain. Saudara-saudara, Menteri Besar Perlis Muhammad Syukri Ramli menegaskan, anaknya baru berdepan pertuduhan di mahkamah dan belum disabit bersalah atas sebarang kesalahan jenayah. Malangnya, ada penganalisis politik netizen yang kata, pendakwaan di mahkamah itu bukan pendakwaan yang senang-senang dibuat. Maknanya, selepas kes itu dibina, selepas kes itu disiasat, ada bukti yang boleh mengaitkannya dan ada kes yang kuat, barulah dibuat pendakwaan. Tidak sewenang-wenangnya. Makna kata ini walaupun belum bersalah, ini sudah satu perkara yang agak memalukan. Pas. Muhammad Syukri berkata, dia menyerahkan kepada anaknya Muhammad Syafiq dan Peguam untuk mengendalikan proses pendakwaan yang dihadapinya. Dia belum salah lagi. Ini baru pertuduhan. Kita tunggu. Katanya ketika ditanya berkenan anaknya yang dihadapkan ke mahkamah hari ini. Kata Menteri Besar Perlis itu, saya belum bercakap dengan dia lagi. Tapi saya serahkan semuanya pada dia dan Peguam. Katanya lagi, selepas dipetik lidah rasmi PAS. Hari ini Muhammad Syafiq, 35 tahun, mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session Kangar atas pertuduhan mengemukakan tuntutan palsu berjumlah Rp19.505.10 pada Februari lepas. Dia dituduh memberi satu dokumen, yaitu pesanan kerajaan atau bekalan atau perkhidmatan kerajaan negeri Perlis kepada Nurul Nabilah Muhammad Syukri yang bertugas sebagai pembantu tabir di bahagian pentadbiran daerah Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis pada 19 Februari 2024 dengan niat memperdayakan prinsipalnya. Muhammad Syafiq didakwa mempunyai sebab untuk mempunyai dokumen tuntutan berjumlah Rp19.505.10 bertarikh 14 Februari 2024 atas nama Muhammad Farid Abdul Hamid berkaitan perkhidmatan menyediakan minuman untuk kegunaan Raja Perlis Tuanku Said Sirajuddin Jamalulail di Hospital Tuanku Fauzia di Kangar itu mengandungi butir matan palsu. Sekian dulu untuk kali ini, ikuti terus ulasan selepas ini.